Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, terutamanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam siri kuliah duha pada pagi Jumaat yang agak lama telah ditinggalkan kerana faktor PKP dan sebagainya, dan insya-Allah bermula pada minggu ini saya akan kembali melaksanakan atau mengadakan kuliah duha yang telah saya mulakan sejak tahun 2008 lagi pada setiap hari Jumaat. Dan kita sampai pada surah Al-An'am ayat 40. Surah Al-An'am ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus saa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azab Allah atau datang kepada kamu hari kiamat, adakah kamu akan menyeru yang lain daripada Allah untuk menolong kamu jika betul kamu orang-orang yang benar? Bahkan dialah Allah yang kamu seru, lalu ia hapuskan bahaya yang kamu pohonkan kepadanya jika ia kehendaki, dan kamu lupakan apa yang kamu sekutukan dengan Allah dan masa kamu ditimpa dengan bahaya itu. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu, maka kami seksakan mereka dengan kebuluran dan penyakit supaya mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri. Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri ketika mereka ditimpa azab kami, tetapi yang sebenarnya hati mereka keras, dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka apa yang mereka telah lakukan. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan, maka mereka pun berputus asa. Lalu
kaum yang zalim itu dibinasakan sehingga terputus keturunannya, dan dengan itu bersyukurlah dengan menyebut segala puji tentu bagi Allah Ta'ala yang memelihara dan menguruskan sekalian alam. Sadaqallahul Azim. Ayat 40 hingga 45 surah Al-An'am. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang melayakkan hanya Allah Ta'ala disembah dan dipertahankan dari sudut pengabdian. Antaranya Allah menjelaskan kepada kita penciptaan makhluk binatang di daratan dan di lautan yang kesemuanya dalam bentuk umat yang hidup secara berkelompok dan bertamadun, tersusun dalam kehidupan mereka sendiri. Namun segala kekuasaan Allah Ta'ala itu hanya dihayati oleh mereka yang tidak peka dan juga mereka yang tidak bisu atau lidahnya. Itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat sebelumnya. Dalam ayat 44-50 pula Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala ialah bala bencana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, yang menyebabkan manusia tiada pilihan lain melainkan mesti tunduk dan patuh serta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana diturunkan oleh Allah Ta'ala segala bala ini, maka manusia ketika itu hanya akan bergantung kepada Allah Ta'ala saja. Tetapi malangnya ada dua perkara yang menghalang manusia untuk kekal tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Pertamanya keras hati, yang keduanya godaan daripada syaitan, laknatullah. Dan syaitan itu mengambil peranan untuk menghiasi diri manusia hinggakan amalan yang batil dilihat sebagai benar, manakala amalan yang benar dilihat sebagai batil. Itu adalah ringkasan bagi tafsir ayat 40 hingga 45 surah Al-An'am. Ketahuilah wahai saudara, Allah Ta'ala Maha berkuasa mendatangkan azab seksaan kepada manusia yang ingkar sekiranya dia mahu atau dia hadirkan kiamat yang menghancurkan dunia. Di saat itu manusia tidak akan menyeru dan berdoa kepada selain Allah bagi mendapatkan pelepasan. Justru Rasulullah SAW diajar untuk berhujah dalam bentuk pertanyaan berunsurkan asakan yang memperingatkan mereka perihal keadaan tersebut. Demikianlah difahami dari firman Allah Ta'ala, Qul ara'aitakum in atakum azabullah aw atatkum as-sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, apa pandangan kamu sekiranya datang kepada kamu kesaksian Allah atau datang kepada kamu kiamat, adakah selain daripada Allah yang kamu seru sekiranya kamu orang-orang yang bercakap benar? Dan ayat 40 Allah Ta'ala bercerita cara Nabi SAW berhujah bila berhadapan dengan manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala. Antara cara berhujah kata Allah, Qul, sebut wahai Muhammad, ara'aitakum in atakum azabullah. Cuba kamu tengok kata Allah Ta'ala, sekiranya datang pada kamu seksaan daripada Allah Ta'ala. Seksaan Allah datang dalam bentuk azab yang sangat banyak. Malapetaka, bencana alam, kehancuran dunia, kerosakan bumi, banjir yang besar, ribut taufan, kebakaran dan sebagainya. Itu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan pada manusia. Itu yang pertama. Atatukum as-sa'ah, ataupun datang pada kebencian sangat besar yang mengalahkan semua bencana, iaitu kiamat Allah Subhanahu Wa Taala. Kiamat Allah Subhanahu Wa Taala adalah kemuncak bagi segala kebinasaan. Bumi akan hancur, gunung ganang akan hancur, bukit bukau, gunung ganang manusia seumpama kal-ihnil manfus, kata Allah Ta'ala, seperti kapas yang ditiup, melayang-layang manusia bagai kapas. Itu adalah kemuncak bagi segala bala bencana bila berlaku satunya yang dipanggil sebagai kiamat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikala berlaku dua keadaan ini, satu berlaku bencana biasa, kemusnahan alam yang bersifat juz'i, sikit-sikit, negara itu berlaku gempa bumi, negara ini berlaku gempa bumi, hujan yang lebat, berlaku banjir besar dan sebagainya. Itu adalah kiamat-kiamat kecil. Sama ada datang kiamat kecil ataupun datang kiamat besar, iaitu hancurnya bumi keseluruhannya, termasuk manusia dimatikan, aghairallahi tad'una, adakah di kala itu Allah Ta'ala tempat mereka menyeru? Adakah di kala Allah Ta'ala tempat kamu semua berdoa?
Itu persoalan yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita untuk disoal kepada manusia. Jawapannya ialah, pastinya Allah Ta'ala tempat mereka menyuruh. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Allah sebut dalam Al-Quran, pada hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana manusia lari meninggalkan saudaranya. Bukan setakat saudara dia. Wa sahibatihi wa banih. Daripada teman dia. Siapa dia? Sahibah maknanya isteri. Isteri ditinggalkan. Wa banih. Anak-anak ditinggalkan semua. Itu menunjuk bahayanya dan betul besarnya kiamat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikala berlaku kiamat, manusia ketika itu akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila berlaku balai bencana, dulu baru ni berlaku kepala air, berlaku di Yan. Saya turun bertemu dengan mereka yang diuji dengan ujian tersebut. Dia seorang yang tinggal di pinggiran sungai, dia ada homestay. Dia cerita ketika turun air yang sangat besar melanda tepi rumah yang berada tepi sungai, tak ada yang keluar dari mulut mereka Allahu Akbar. Tengok air yang besar, pegang kayu, pegang papan, pegang dinding, pegang apa saja boleh pegang, masa tu ingat Allah. Kenapa? Kerana maut depan mata. Dan mereka melihat dengan mata kepala ayah mereka dihanyutkan oleh air sungai. Tak boleh buat apa. Menunjukkan pada kita, dikala manusia kesempitan, manusia akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhujah. Berhujah dengan manusia, wahai Muhammad, tanya mereka, bila berlaku bala bencana, bila berlaku sebarang mudarat, bila berlaku kiamat nanti, siapa manusia akan bergantung? Jawapannya Allah Ta'ala. Kalau manusia terpaksa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kala itu, kenapa tidak bergantung kepada Allah pada masa ini? Itu soalannya. Tapi jawapannya akan diberikan oleh Allah. Saya sebutkan tadi. Jawapannya, manusia tidak boleh bergantung. Kenapa? Diganggu dua perkara. Satu, qasat qulubuhum, hati yang keras. Yang kedua, wazayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiasi amalan yang batil dilihat sebagai benar. Masalah, fahamilah wahai saudara. Manusia dikala kesempitan hanya berdoa kepada Allah. Inilah penegasan Allah dalam ayat selanjutnya. Bal iyyahu tad'una fayakshu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Bermaksud, malah hanya dia yang kamu berdoa, lalu dia membuka apa yang kamu doakan kepadanya sekiranya dia mahu, dan kamu lupa apa yang kamu sekutukan. Bila manusia tersempit, tempatnya ialah Allah. Bila Allah buka pada dia apa yang dia rasa sempit tadi, Allah buka segala azab, bagi nikmat semula, dia lupa balik Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia terkepit, dia ingat Allah, dia lupa yang lain. Bila Allah buka balik, dia lupa balik Allah Ta'ala. Hal ini kerana mereka mengetahui selain daripada Allah tidak berupaya menyelamatkan mereka daripada kesempitan dan bala bencana. Ambillah pengajaran daripada penyakit merebak seumpama virus corona. Tiada yang mampu menyekat dan menghalangnya. Di saat itu manusia menyedari ketidakmampuan mereka, lantas berdoa kepada Yang Maha Kuasa sebagai penyelamat. Hari ini sangat mudah. Allah uji kita dengan coronavirus bukan tempoh yang pendek. Daripada bulan 12, 2019, kita terpaksa buat lockdown bermula bulan 3, 18 hari bulan 3, 2020, hari ini 3 September 2021. Setahun lebih, 17 bulan telah berlalu. Dan dijangka hanya boleh berakhir mungkin pada hujung tahun ini. Maknanya menjangkau 2 tahun. 2 tahun manusia diuji dengan penyakit yang berlaku pada ramai manusia, pada adik-beradik, pak saudara, mak saudara, tok saudara, moyang saudara, anak, cucu, cicit, jiran, tetangga, hingga terpaksa ditutup kedai-kedai. Manusia tak keluar bekerja. Hancur ekonomi. Hancur menyawa manusia, hancur jasad manusia, hancur makan minum manusia. Kenapa? Kerana coronavirus. Setelah 2 tahun berlalu, apa kesimpulan kita? Tak ada yang boleh mengangkat wabak ini melainkan Allah Ta'ala. Macam-macam kita buat. Hari tu kita buat berbagai cara. Dengan ketakutan tengok angka 4,000. Takut dah.
4,000 sehari. Bukan 4,000 untuk tempoh yang panjang. 4,000 sehari. Naik 8,000. Kau takut. Sekarang 20,000 tiap-tiap hari. Macam-macam dah kita buat. Kita sekat pergerakan manusia. Kita cari pula apa yang namakan sebagai ubat-ubat, vaksin, dengan Pfizer-nya, dengan macam-macam kita buat. Kita cuba untuk menangani yang namanya virus corona, tapi sampai sekarang manusia masih tak mampu. Peringkat awal kita faham kalau dah disuntik vaksin tak kena dah. Tak, rupanya bila disuntik vaksin, kita hanya tidak menjadi carrier, pembawa. Tapi kita masih boleh kena. Maknanya kita masih belum lepas daripada ujian Allah Ta'ala. Tempoh yang panjang mengajak kita menyatakan bahawa hanya Allah Ta'ala. Wa iza maridtu fahuwa yashfin, kata Allah Ta'ala. Bila aku sakit, hanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Perihal perkara ini juga dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 12. Wa iza massal insana dhurru da'ana li janbih aw qa'idan aw qa'imah. Kata Allah Ta'ala, bila mana manusia ditimpa dengan kemudaratan, tak banyak, satu saja, sakit gigi. Bila sakit gigi saja, da'ana li jambi, dia akan doa kepada Allah ketika baring. Au qa'idan, ketika duduk. Falamma kashafna anhu durrah, bila mana Allah telah bongkar daripadanya kesakitan tersebut, marra ka'allam yad'una ila durrim masah. Dia berlalu pergi seolah tidak pernah kena penyakit itu dan tak pernah doa kepada Allah Ta'ala. Lupa dah. Macam cerita, saya pernah buat cerita. Bila seorang dia panjat pokok, duduk tinggi sekali. Bila pokok tengah panjat tinggi-tinggi, mari angin bergoyang. Bila angin bergoyang tu, dia pun doa nazar, ya Allah, kalau aku selamat, aku nak sembelih seekor lembu. Lembu biarlah 7-8 ribu. Allah selamatkan dia. Pokok berhenti bergoyang, angin sudah hilang. Dia pun turun menyusur ke bawah. Selusur ke bawah tak ada habis. Tengah-tengah jalan, mari pula angin ribut yang kuat. Bergoyang balik pokok, tak berani turun. Dia doa pula, ya Allah, kalau kau selamatkan aku nak sembelih seekor kambing. Tak ada lembu, ni kambing. Sebab apa? Kau dekat dengan tanah. Bila begitu, hilang, goncang. Turun bawah, tengah jalan, mari pula dia kata, Tuhan, kalau selamat kali ni aku nak sembelih ayam. Ayam pula dah. Daripada lembu, turun kambing, turun ayam. Akhirnya Allah selamat, turun ke bawah. Dah lupa belaka dah. Tak ingat dah kata kambing ke, hak lembu ke, ayam itu tak ada belaka dah. Kenapa? Dia rasa selamat. Dia tangguh. Esok tak buat, lusa tak buat, tolak tak buat. Kemudian, bila Allah timpakan balik bencana, dia ingat balik Tuhan. Itulah manusia. Sebab itulah kita yakin. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala buat datang, nak ajak manusia kembali pada Allah. Tapi ada orang yang tak boleh balik kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab yang kita akan sebut kejap lagi. Masalah. Ketahuilah wahai saudara, umat dahulu kala sebelum Nabi kita juga telah diutuskan Rasul dan Nabi kepada mereka. Lalu mereka mendustai mereka. Sebagai balasannya Allah hukum mereka dengan pelbagai kemudaratan dan kesusahan. Demikian difahami dari firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَّمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Maksudnya, dan sememangnya kami telah utuskan kepada umat-umat sebelum kamu, lantas kami seksa mereka dengan kesusahan dan kemudaratan. Mudah-mudahan mereka bersungguh-sungguh berdoa. Satu kan perlu kita faham, Allah Ta'ala hantar pada setiap umat Nabi. Ini yang kita faham bila Allah sebut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Kata Allah Ta'ala, sememangnya kami telah bangkitkan pada setiap umat. Pada setiap umat. Kalau Melayu umat, maka dia ada Nabi dia. Bukan hari dah Nabi Melayu. Kalau Melayu itu umat, ada Nabi dia. Kalau Cina umat, ada Nabi dia. Kalau orang putih umat, ada Nabi dia. Kerana Allah kata, pada setiap umat, Allah hantar. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Kami hantar pada setiap umat itu Rasul. Ani'budullah. Untuk apa? Nak ajak manusia sembahlah Allah Ta'ala, wajtanibut taghut, dan juga
jauhilah tagut yang menyesatkan manusia. Tetapi sejarah tak dihurai pada kita. Allah tak cerita pada kita, Nabi pun tak cerita pada kita. Yang diceritakan hanya Nabi-Nabi yang disebut dalam Al-Quran 25 Rasul. Adapun jumlah Nabi sebenar disebut oleh ulama 124,000. Itu ramai sepanjang zaman. Cuma tak diketahui. Tapi yang pasti, keadilan Allah Ta'ala dia hantar pada setiap umat Nabi dan Rasul untuk mengajar manusia. Karena itu kata Allah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. Kami dah utuskan pada umat-umat sebelum kamu. Hantar Nabi-Nabi, hantar Rasul-Rasul. Tapi sunnahnya sama. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Lalu kami hukum mereka dengan ba'sa, dengan darra. Dua benda. Satu ba'sa, satu darra. Apa dia ba'sa? Kata ulama, al-ba'sa ditafsir oleh ulama tafsir sebagai musibah dan kesusahan pada harta benda. Menurut Imam Tabari, ia bermaksud tersangat miskin dan sempit dalam kehidupan. Kemudaratan ad-darra pula ditafsirkan sebagai mudarat pada badan dan jasad. Menurut Imam Tabari, ia bermaksud segala kesakitan dan penyakit derita yang menimpa jasad. Ba'sa, kesukaran melibatkan harta benda. Yang kaya jadi miskin, yang miskin lagi miskin, harta yang ada kemudian hilang, harta ada kemudian rosak, itu ba'sa. Mudarat yang kena pada harta benda. Manusia, bila dia hilang harta benda, dia mula sasar. Takut. Kereta rosak. Susah hati. Kenapa? Tahu dah duit keluar. Kereta accident. Susah hati kenapa? Tahu duit keluar. Bila manusia diuji dengan benda, dia takut. Dia susah hati. Tetapi, bila kena musibah pada jasad dia, lagi susah hati. Ini yang Allah kata darra. Darra, mudarat pada jasad, sakit yang sikit, sakit yang sekejap, atau sakit yang panjang, muzmin. Sakit yang panjang sampai mati sakit. Ada orang mungkin dia kena penyakit darah tinggi. Darah tinggi sampai mati. Dia kena kolesterol sampai mati. Macam mana? Sampai mati. Cuma boleh meredakan. Nak sembuh balik, tak dah. Itu penyakit muzmin berpanjangan. Allah uji. Maka Allah uji manusia dua cara. Satu, Allah uji dengan benda yang hilang. Kedua, Allah uji dengan nyawa yang hilang. Hari ini manusia coronavirus, Allah uji dua-dua. Baksak pun kena, darat pun kena. Baksak macam mana? Dengan sebab coronavirus tak boleh kerja, tak ada harta. Ramai orang tutup pejabat. Tutup bisnes. Tak boleh bangkit balik dah. Gaji, ada yang hilang gaji, menganggur dan sebagainya. Tak ada bisnes. Satu. Allah uji dengan nyawa. Anak mati, isteri mati, suami mati dan sebagainya. Allah uji dua-dua sekali. Maka kata Allah, sunnah Allah uji dengan ba'sa dan darat ini berlaku pada umat dahulu kala juga. Sunnah Allah tidak akan berubah sunnah ini sampai kiamat. Apa tujuannya? La'allahum yatadarra'un, dengan harapan mereka ini tadarru' kepada Allah Ta'ala. Mana pun tadarru'. Kita ada 2-3 perkataan menggambarkan pergantungan pada Allah. Satu perkataan da'a, minta. Da'a, minta biasa. Tapi tadarru' minta dengan sungguh-sungguh. Minta dengan sungguh-sungguh, dengan hati rasa hina diri. Ada orang macam kita solat. Lepas solat pakai doa. Ada orang imam doa kat depan, mulut amin, mata kanan kiri. Tangan pun entah duduk mana. Ada muka main handset. Tangan sebelah, angkat tangan, sebelah tengok handset. Masa berdoa, tak sungguh. Itu doa juga, tak sungguh. Mulut amin. Amin mana apa? Allahumma stajib do'ana, ya Allah. Terimalah doa kami. Mulut sebut amin pada imam yang berdoa secara jama'i. Tetapi hatinya tidak. Itu doa biasa. Tapi ya Allah nak ajar manusia, bila kena musibah, minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Kisah Nabi Yunus AS. Yang Allah uji dalam perut ikan nun, ikan yang besar. Itu satu pengajaran besar pada kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir yang diucap oleh Nabi Allah Yunus ketika dalam perut ikan nun.
yang kemudian dia ajar pada umat untuk menjadi zikir dikala kita kena musibah yang sangat berat. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang kita serahkan pengampunan diri melainkan Allah Ta'ala. Tak ada dah. Dalam perut ikan nak kata apa lagi? Ibarat kata masuk perut ikan mati ya. Kerana kita akan terdedah kepada pelbagai bentuk hama-hama, kemudian benda-benda yang boleh menggosokkan jasad kita dalam perut ikan nun. Perut ikan macam orang telan buaya, dia telan ular, badan boleh mereput. Maka di kala itu tiada yang lain malaikat Allah Ta'ala. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau wahai Tuhan, aku tergolong kalangan orang yang zalim. Mana apa? Nabi Allah Yunus iktiraf dirinya buat salah. Dia zalim atas diri dia, zalim pada orang lain. Sebab zalim Allah uji, maka dia mengaku dia zalim satu, tapi lebih awal mengaku Tuhan yang boleh selamatkan dia. Maka akhir Allah selamatkan dia. Maka jadi amalan sunnah pada kita, kalau kena musibah yang berat, ungkapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tak boleh lekang dari diri kita. Dan sepatutnya masa dia, jika kita diuji dengan coronavirus, patutlah ucapan ni ada sama, sebut sama. Cuma kita ni sekali-sekala. Kena kat orang, ilah kita. Kena kat anak beranak, baru takut. Kena kat diri, baru menangis. Itu manusia. Demikianlah manusia diuji dengan bala bencana agar mereka beringat dan memohon doa dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Sebagaimana diuji dengan nikmat agar manusia bersyukur. Masalah. Ketahuilah wahai saudara, kekerasan hati ditambah dengan godaan dan hiasan indah syaitan menjadi sebab manusia tidak bersungguh-sungguh berdoa. Bila diuji oleh Allah dengan kesusahan dan kesukaran, demikian difahami firman Allah seterusnya. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maksudnya, maka alangkah baik takkan datang kepada mereka kesusahan kami. Mereka berdoa sungguh-sungguh dengan kehinaan, tetapi hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pula menghiaskan keindahan untuk mereka terhadap apa yang dulunya selalu mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita apa sebab walaupun Allah uji manusia dengan bala bencana yang berat, yang ringan, manusia tidak balik juga kepada Allah, tidak tadarruk kepada. Kenapa sebab dia? Dua. Kata Allah, falaula, alangkah baik izja'ahum ba'suna, jika datang pada mereka ba'suna, ujian melibatkan harta benda. Tu ringan tu. Patut masa kena ujian ringan, iaitu ba'suna, bukan darra' baru ba'sa, bukan dur baru ba'sun. Ba'sun jamunya ba'sa, durrun jamunya darra'. Baru kena ba'sun, baru kena ujian pada jasad, pada harta, bukan lagi ujian pada jasad. Sepatutnya ketika itu kata Allah tadarra'u, mereka dah boleh tadarru' dah. Dah boleh doa sungguh-sungguh, ya Allah, ya Tuhanku, mohonlah ya Allah kembalikan balik harta bendaku, selamatkan harta bendaku. Doa sungguh-sungguh dengan hina diri, mengaku kita buat dosa, tapi tak berlaku. Kenapa? Walakin qasat qulubuhum, tapi keras hati mereka. Bila hati keras, dia tengok ujian melibatkan harta benda, dia kata, iyalah, bukan Allah datangkan benda ni, cuma dia mari sendiri. Mau macam mana? Mari coronavirus, tak boleh kerja. Dia tak boleh kerja, tak ada duit, tu je lah. Dia nampak, maka dia pun kata, kerajaan kena buka untuk manusia bekerja. Dia nampak kerajaan je. Dia nampak hanya logik. Logiknya, sebab kerajaan tak bagi bekerja, maka duit tak ada. Dia letak manusia je. Dia tak letak Allah Ta'ala uji tadi. Hingga tak boleh bekerja, hingga jadi menganggur dan sebagainya. Maka keras hati. Kenapa berlaku keras hati? Ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Bila mana seorang yang beriman itu buat dosa, akan ada satu titik hitam pada hati dia. Dosa itu menjadi nuktah,
titik hitam. Ibarat kain putih, datang satu titik hitam. Orang nampak dah. Hak putih kau tak nampak, nampak hitam tu. Baru setitik, tak ada apa-apa lagi. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, jika dia bertaubat kepada Allah dan dia mencabut, ni konsep taubat. Konsep taubat 3 disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar. Disebut oleh dalam Al-Azkar, bukan Riyadhus Shalihin. Al-Azkar. Ada 3. Satu, mesti tinggalkan dosa tu. Nazak. Selagi masih buat dosa, maka tak dipanggil taubat. Dia kena tanggalkan. Nazak. Cabut buang. Itu satu. Yang kedua, dia rasa menyesal. Buat apalah buat dosa ni hari tu. Rasa menyesal. Kalau rasa bangga, biasa dulu, masa muda biasa. Dulu kita hero masa muda dulu. Rutina mana kita tak usah. Bangga masa muda. Kalau bangga tadi, dia tak ada penyesalan. Patut dia kata, dulu kita muda-muda, nakal sungguhlah. Patut tak berlaku macam tu. Ingatlah anak-anak muda semua. Dia ingatkan orang lain. Ni dia kata, alah biasalah muda dulu, kita muda juga. Macam tu juga dulu, nakal juga. Makna tak menyesal atas apa yang berlaku. 2. Yang ketiga, azam. Bukan azam ustaz kita. Azam tak nak balik pada dosa yang sama. Tekad kena ada. 3. Bila cukup 3, maka namanya taubat. Kata Nabi SAW, dia taubat, ditanggalkan dosa yang dia buat, wastaghfara, dia minta ampun. Rasanya satu ada. Saqula qalbuh. Hati jadi tergilak. Saqula ni maknanya macam kilat. Bahasa terkenal kilat. Hak asal kalau besi tu karat, kita ambil kertas pasir, duk gosok sampai kilat. Itu saqula. Hati jadi berkilat balik. Wa in zada. Jika bertambah dosa baru, bertambahlah titik hitam tadi. Hatta ya'luwa qalbuh, hingga akhirnya penuh menutupi hati. Bila dosa yang banyak, dia tak minta ampun kepada Allah, satu benda yang akan berlaku ialah dia rasa biasa. Mula-mula tak solat, rasa susah hati. Kemudian buat 5 nakal tak solat, dia jadi akhir biasa. Mula-mula minum arak, susah hati. Buat dosa, kawan ajak minum. Tapi akhir minum 2, 3, 4 rasa biasa. Mula-mula tak pakai tudung. Ada budak-budak perempuan muda, dia nak kerja tak pernah pakai tudung. Atau pakai tudung boleh, pakai baju sekerat, lengan nampak. Dia budak baik, pakai lengan panjang, tak nampak aurat. Mula-mula susah hati ni. Tapi setiap hari berlaku benda yang sama. Hari pertama susah hati, 2 susah hati. Yang kedua dia pakai kendor, 3 kendor. Hingga akhir sekali, biasa lah. Orang lain gitu kok. Satu amalan dosa dibuat, kalau dibuat setiap hari tanpa rasa menyesal, akhirnya jadi biasa. Tak rasa apa. Kalau sampai peringkat tak rasa apa, kenapa? Sebab titik hitam tadi mula menebal. Tutup hati semua sekali. Yang ni kata Nabi, Zalikar ran allazi zakarallahu azza wa jalla fil Quran. Itulah dia ran yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ayat mana? Ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah Ta'ala sebut, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan mereka ini diselaputi hati-hati mereka apa yang mereka sedang kerjakan. Ran makna selaput. Selaput ni macam kita buat cover. Bila dah cover tu, tak ada apa, kena koyak cover tu. Titik-titik hitam jadi selaput. Tutup habis dah. Bila tutup habis dah, dia kebaikan tak boleh masuk. Maka inilah tafsiran bagaimana seorang yang Allah uji dengan ujian, dia tak rasa apa, dia tak balik pada Allah sebab hatinya dah diselaputi. Dan punca diselaputilah dosa-dosa yang dia buat, yang dia tak langsung minta ampun kepada Allah Ta'ala. Berkata Al-Muhasibi, I'lam anna zunuba turisul ghiflah.
Kata seorang ulama tasawuf terkenal, Al-Muhasibi. Dia kata dosa-dosa itu mewariskan kelekaan. Sekali kita buat dosa, satu benda kita akan leka. Wal ghiflah turisul qaswah. Kelekaan pula mewarisi kekerasan hati. Itu punca dia. Bila kita leka, hati dia keras. Wal qaswatu turisul bu'da minallah. Dan kerah hati pula mewariskan jauh daripada Allah Ta'ala. Rasa makin jauh. Kau jauh, kau jauh, kau jauh. Kadang-kadang saya ibaratkan macam getah. Kalau kita dengan masjid. Tak pergi masjid, tak salat berjemaah. Ibarat getah. Dia tarik, 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 tarik. Makin lama, makin keting. Akhir dia putus. Bila putus, kita capok. Ibaratnya macam tu. Maknanya bila putus, makin jauh daripada Allah Ta'ala. Wal bu'du minallahi yurisun nara. Dan jauh daripada Allah Ta'ala mewariskan neraka Allah Ta'ala. Ini kata Al-Imam Al-Muhasibi. Fahamilah juga, wahai saudara, syaitan berperanan mengelirukan manusia dengan cara menghiasi amalan jahat manusia sehingga dilihat indah dan juga cantik. Judi yang buruk dihiasi hingga dilihat cantik dan indah serta bermanfaat. Kemungkaran menundukkan aurat bagi perempuan dilihat sebagai keindahan seni ciptaan Tuhan. Pertama Allah sebut tadi dalam ayat kita baca tadi, walakin qasat qulubuhum, punca tak boleh tadarruk pada Allah kerana keras hati satu. Yang kedua, wa zayyana lahumus syaitanu, syaitan menghiaskan bagi mereka. Makanu ya'malu, apa yang mereka dulu selalu kerjakan. Hak buruk tu macam kita, body kita uduh je. Ada kurap, ada panau, ada itu, ada ini, berbaju comel. Oh, comel dia. Muka uduh je. Dalam banyak Facebook, muka uduh asal. Dia type macam-macam benda kat muka. Dia solat dengan tebal. Bila buang solat tu, buang mula muka. Maknanya, solekan itu menjadikan muka yang buruk dilihat cantik. Badan yang buruk dilihat indah. Inilah umpama kerja syaitan. Amalan yang dibuat uduh. Judi. Uduh. Tak bagus. Judi menyebabkan perbalahan keluarga. Suami isteri bergaduh. Yang kedua, makan harta orang lain. Tapi nampak comel. Comel ke mana? Comelnya, dengan sebab judi dapat duit segera. Dia tak baca hak duit dah melabur bertahun-tahun tu. Hari ni RM1, hari ni RM1, hari ni RM1. Setahun RM365. Hari yang ke-366 boleh. Banyak mana? Boleh RM100. Dia nampak RM100, tak nampak RM365. Dia tak nampak juga judi tadi penyebab dia ambil harta orang lain. Kalau dapat pada hari itu RM500. Oh, dia kata pada aku melabur RM365, dapat RM500. Dah RM100 lebih lagi tadi. Main mana? RM135 saya dapat lebih. Daripada hak dia duk beli judi RM1. Main mana? Mari duit orang lain. Dia tak nampak dah, nampak RM500. Amalan yang huduh dilihat comel. Siapa yang buat kerja ni? Syaitan. Sama ada syaitan itu minal insi wal jin. Manusia ke atau jin sendiri? Hari ni Ratu cantik, dilihat indah. Kenapa dia kata? Kita bersyukur dengan nikmat Tuhan bagi. Body dia cantik. Maka dengan nikmat body cantik, kita kena kongsi dah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu kena bercakap. Cakap tentang body manusia. Tu nikmat Tuhan bagi ya. Pandai hari ni. Bunyi ayat Quran juga. Nampak comel? Berkongsi nikmat. Apa salahnya? Dia kata halwa mata. Bukan buat apa-apa. Tengok je dia kata. Tengok. Amalan yang buruk dilihat baik. Yang duk menyanyi, terkangkang, sorat dan sebagainya. Semua dilihat comel belaka. Kenapa comel? Siapa buat kerja? Syaitan bagi hiasan. Tengok ayat Quran dalam surah Fatir. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'u hasana. Tidakkah orang yang dihiasi amalan buruk mereka, lalu dia tengok baik? Buruk, tengok comel. Sangat banyak.
Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala bagi menyesatkan orang yang dia mahu dan bagi hidayah pada orang yang dia mahu. Ini satu ayat menggambarkan macam mana konsep tazyin yang dibawa oleh syaitan. Ketahuilah wahai saudara, menghiasi amalan manusia yang buruk sehingga dilihat elok adalah kerja-kerja iblis dan kuncu-kuncunya. Ia telah dijanjikan oleh iblis tak kala dia halau dari syurga dan dihukumkan sesat serta dikutuk oleh Allah setelah engkar untuk tunduk pada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Ini akan dipahami daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 32 hingga ayat 40. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Cerita ketika mana Allah mencipta Adam alaihissalam. Bila Allah cipta Adam alaihissalam, Allah arahkan iblis untuk sujud. Tapi dia enggan sujud. Allah tanya dia, ya iblis, malaka alla takuna as-sajidin. Kenapa kamu wahai iblis tak nak sujud pada Adam? Tak nak sujud seperti malaikat lain sujud pada Adam dengan perintah Allah Ta'ala? Qala lam akul li asjuda li bashar. Aku sama sekali tidak akan sujud pada manusia. Khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Yang kamu cipta daripada salsal, tanah liat yang kering. Min hama'in masnun. Yang asal tanah liat itu daripada satu seluk hitam yang sangat busuk. Asal kejadian Adam alaihissalam daripada tanah. Tanah campur air jadi seluk. Seluk tu busuk. Kalau kita kapal pergi barang. Tak, pergi barang. Kat got nipah tu pergi barang. Tak tahulah orang hari ni kena ada barang. Bukan barang biasa tu. Barang ni got nipah tu lah. Barang. Pergi kat barang tu, kat got nipah tu. Seluk dia sangat busuk. Ambil seluk tu. Seluk busuk tu lah yang umpama cerita asal Adam dicipta. Seluk busuk itu kemudian macam orang buat tembikar lah. Buat payang. Buat tempayang. Asal seluk tu buat tempayang boleh betul. Itulah kejadian Adam dulunya. Asal seluk hitam yang busuk jadi benda kerah liat ngesalsal dia panggil. Diciptalah Adam alaihissalam. Kemudian dimasukkan roh. Bila Allah masukkan roh, kata Allah, faqa'u lahu sajidin. Hendak kamu sujud pada Adam bila aku masukkan roh. Fa iza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, kata Allah. Bila mana aku dah sempurnakan kejadian Adam dan aku tiupkan pada roh, faqa'u, kamu kena jatuhkan diri sujud kepada Adam. Tapi iblis tak nak sujud. Qala, kata Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, keluar dari syurga. Kamu rajim. Rajim ni asalnya lontar dengan batu. Itu kinayah dihalau dari satu tempat. Nak halau binatang lontar batu, lari. Nak halau orang lontar batu, lari. Maka rajim, suatu kinayah Allah Ta'ala murka pada iblis. Soalan lontar dengan batu, dia arah keluar meninggalkan syurga Allah Ta'ala. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atas diri kamu wahai iblis laknah, kutukan. Asal laknah ialah al-bu'du wa tardu. Jauh dan kena halau. Itu maksud mana laknah. Mana al-bu'du minallah wa tardu minallah. Jauh daripada Allah dan dihambat daripada Allah Ta'ala. Itu makna laknat. Kamu iblis dilaknat, dihalau, dihambat keluar ila yaumiddin, sampai hari kiamat, ada hari pembalasan. Qala, kata iblis, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, tolong tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Ini permintaan iblis. Yang ini saya dah hurai banyak dalam kuliah kita di sini. Iblis minta tangguh umur. Sampai bila? Sampai hari kebangkitan. Bila hari kebangkitan? Maknanya, bila berlaku kiamat, dengan tiupan yang pertama, bumi bergoncang. Tiupan kedua, manusia dimatikan. Tiupan ketiga, manusia dibangkitkan. Iblis minta masa manusia dan makhluk dimatikan, tiupan kedua, dia tak mati. Oh, hebat tak tu dia nak. Sampai bila? Sampai hari manusia dibangkit balik. Masa tu baru nak mati. Masa orang bangkit untuk hari pembalasan, dia minta mati hari itu. Pandai dia, iblis.
minta dengan Tuhan. Lalu kata Allah, qala fa innaka minal munzarin. Kata Allah, kamu dipanjangkan umur. Mana iblis tak mati, panjang umur. Bila? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada satu hari, satu waktu yang dimaklumi. Kata ulama, bila waktu yang dimaklumi? Waktu semua orang mati, kiamatlah. Tiupan yang kedua. Ada 3 tiupan. Ini ada khilaf ulama lah. Ada kata 2, ada kata 3, berdasarkan 2, 3 hadis. Kalau kita ambil hadis yang kata 3 tiupan, tiupan kedua, tiupan pertama semua akan berterbangan. Dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu nasu kal farashil mabsus wa takunul jibal kal ihnil manfus. Bukit jadi umpama al-ihn, kapas, al-manfus yang ditiup. Bukit yang besar. Itu tiupan yang pertama. Tiupan oleh malaikat Israfil yang pertama. Tiupan kedua mati belaka. Masa ni iblis pun dimatikan juga. Qala rabbi bima aghwaytani. Kata iblis, wahai Tuhan, dengan sebab kamu telah sesatkan aku. Tengok, syaitan nak nasab pada Tuhan juga. Dia punci sesat, dia nak nasab pada Tuhan. Aghwayta, kamu Tuhan sesatkan aku. La uzayyinana lahum fil ardi. Aku pasti akan tazyin, akan hiasi bagi mereka di bumi. Berarti ini adalah janji iblis. Iblis dan keturunan dia, syaitan-syaitan keturunan dia, janji iblis ialah nak tazyin pada manusia amalan buruk nampak comel. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku sesatkan mereka keseluruhannya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa tazyin adalah kerja iblis dan kuncu-kuncu sampai hari kiamat. Dalam banyak ayat. Dan kaedah dia, kalau kita rujuk kepada ayat dalam surah Al-A'raf, ketahuilah juga wahai saudara, untuk menghiasi sesuatu kebatilan adalah benar. Syaitan mendatangi manusia dari segenap segi, depan, belakang, kanan dan juga kiri. Demikian dipahami dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Qala fabima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhan, dengan sebab kamu sesatkan aku, pasti aku akan duduk berhadapan dengan mereka daripada jalanmu yang lurus. Iblis cara nak sesatkan Adam dan anak cucu dia, duduk di jalan yang lurus. Duduk kat situ. Duduk macam mana? Dalam tafsiran, bila Allah sebut ayat tentang hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini jalanku yang lurus, maka ikut jalan ni. Nabi SAW bersabda mentafsirkan ayat. Nabi kata, pada setiap jalan akan ada simpang-simpang yang banyak. As-subul. Fattabi'u wala tattabi'us subul. Jangan ikut jalan yang banyak. Arti ada jalan yang banyak. Sepanjang jalan yang lurus, ada simpang-simpang yang banyak. Kata Nabi, pada setiap simpang itu ada syaitan melambai-lambai. Yang kita lah hari ni, nak buat kuliah. Nak pergi masjid buat kuliah, tengah jalan tu bini panggil. Bang, duduk mana? Pergi kuliah. Nasi dagang belilah. Tak pergi, beli dulu. Pergi nasi dagang. Habis 10 minit. Atau nasi dagang. Nak pergi ke kuliah balik. Tengah jalan, abang telefon. Duduk mana? Pergi kuliah. Tolong sekejap, kereta rosak. Kena balik pula. Hak duk melambai ramai. Nak ke sampai tempat, tu makin lambat. Maknanya, syaitan duduk di persimpangan jalan yang lurus. Biar kita masuk kanan, kiri. Akhir kita sampai hujung. Kalau ikut jalan yang lurus, siapa dah? Tapi sebab simpangnya banyak, nak masuk belakang simpang tu. Asal orang panggil je. Banyak simpang. Kemudian kata Allah, summa la'atiyannahum, kemudian kata iblis, aku pasti akan datangi mereka min baini aidihim, daripada hadapan mereka, wa min khalfihim, belakang mereka, wa an aymani, kanan mereka, wa an syama'ili, kiri mereka. Tengok, ayat ini menggambarkan iblis dan syaitan mendatangi manusia depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Lepas tu doa Nabi SAW, Allahumma ja'al an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura
wa min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, waj'al fi nafsi nura. Tak ada banyak riwayat hadis tu. Ya Allah, jadikan daripada kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atas cahaya, bawah cahaya, dan pada diriku cahaya. Itu antara doa untuk menghalang gangguan syaitan. Bila Allah berikan cahaya, kita nampak. Depan pun nampak, belakang pun nampak, kanan pun nampak, kiri pun nampak, atas nampak, bawah nampak. Kalau tak ada cahaya, kita gelap. Bila gelap, ikut dah. Mungkin gigi kanan, mungkin gigi kiri. Ini doa yang diajar oleh Nabi SAW. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Lalu kamu tidak akan dapati, tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat ni juga satu hujah pada kita. Kebanyakan manusia memang tidak bersyukur. Kalau 10, kita kata kebanyakan. Mana 6? Ujung 6, kau 7. Kalau 8, kalau 9, tinggal se. Ini juga mentafsirkan hadis badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatubal ghuraba. Islam bermula dengan asing, dagang. Ada orang tafsir dagang, berniaga bukan berniaga. Gharib, orang yang berasing dengan seorang diri dia. Islam tu macam seorang diri, peringkat awal, tak ada orang ikut. Kemudian berkembang Islam makin ramai, tak lagi dagang, tak lagi asing. Tapi dia akan balik semula. Gharibah. Kama bada. Seperti mana ia bermula. Fatubal gharaba. Maka bahagialah orang yang gharaba. Maknanya apa? Orang yang sikit. Tak ramai nak beramal Islam ni. Tapi bahagialah walaupun tak ramai. Yang ramai tak nak beramal Islam. Tengok masjid. Yang mari mungkin 20 orang, 30 orang. Yang tak mari 100 orang, 200 orang. Maka berbahagialah orang yang sedikit. Yang beramal dengan Islam, jangan berbahagia dengan sedikit yang tak amal dengan Islam. Maka kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka jangan sehatilah kalau ramai manusia tak bersama dengan Islam, tak bersama dengan perjuangan, dikutuk, dihina, dimaki. Kalau tulis dalam Facebook 100 orang maki, 5 orang puji, tak apa, itu biasa. Yang luar biasa, tulis benda-benda Facebook, orang puji 100, maki 5, itu pelik. Pelik juga. Rezeki kita lah, tapi pelik lah. Kerana biasanya 100 maki, 4 orang puji. Itu biasa. Satu lagi cara Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf. Cara syaitan menghiasi sesuatu ialah dimulakan dengan godaan yang menimbulkan keraguan, seterusnya diekori dengan sumpah pengakuan agar segala godaan dipercayai dan diyakini. Demikian difahami dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 20 hingga 21. Fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan menimbulkan godaan pada Adam dan Hawa untuk dia menzahirkan bagi kedua-duanya apa yang disembunyikan selama ini daripada kemaluan kedua-duanya. Ayat ni cerita kisah Adam dan Hawa. Bila mana iblis tak nak tunduk pada perintah Allah, sujud pada Adam, apa yang dia buat? Dia pergi pada Adam Hawa, dia waswasah. Waswasah ni makna asal hamazah, bisik. Bisik kat telinga. Bisik tujuan nak bagi timbul sanksi, kesangsian. Itu makna waswasah. Dia pergi bisik kat Adam, bisik dengan kata-kata. Bukan makna bisik kat telinga, tak. Bisik kata-kata. Manusia ke, jin ke, dia bisik. Tujuan bisik itu apa? Supaya Adam yang asal berpakaian, Hawa yang asal berpakaian, tertanggal pakaian. Tanggal macam mana? Allah gambar dengan makan pun yang Allah larang. Makan je pun yang Allah larang, tertanggal pakaian. Simbolik bahawa kamu buat benda dosa, Allah buka aib. Tanggal pakaian. Wa qala, kata iblis. Ni ayat cerita, macam dia goda. Ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarah. Tuhan kamu tidak melarang kamu berdua daripada pokok ini illa an takuna malakaini, melainkan kerana bimbang kamu jadi macam dua malaikat, au takuna minan khalidin, atau kamu jadi orang yang kekal. Dia kata Adam, Hawa, yang Tuhan tak mendekat pokok ni, yang Allah kata wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu wahai Adam Hawa mendekati pokok ini, fatakuna minan khasirin, minaz zalimin, kamu akan jadi orang yang zalim.
Bila Allah sebut pada Adam Hawa duduk kat syurga tu, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsyituma wa la taqraba hadhihi syajarah. Mu masuk wahai Adam Hawa duduk syurga, makan nak makan apa pun, cuma dengan dekati pohon ini. Kalau dekat jadi orang zalim. Kata iblis, yang Tuhan tak bagi dekat bukan apa? Bimbang kamu jadi dua malaikat. Mana malaikat? Dekat syurga malaikat. Kekal dekat syurga. Tak buat dosa langsung. Au takuna minal khalidin, atau bimbang kamu jadi orang yang kekal. Tu yang tak bagi tu. Maknanya mu kena gi. Kalau mu gi, mu jadi malaikat. Mu jadi malaikat kekal dalam syurga. Mu kena gi. Kalau mu gi, mu tak mati bila. Itu cara iblis ketika itu menggoda. Ini adalah cara nak hiasi. Benda hak asal tak molek, nampak macam mana? Tak comel ni, kata iblis. Waqasamahuma. Tak cukup dengan goda, waqasamahuma. Dia sumpah pula. Sumpah ni bila? Sumpah ni bila orang tak percaya. Sumpah. Maknanya, Adam ni tak berapa yakin dengan cerita iblis, tak yakin. Tapi, dia bersumpah. Kata ulama, tidak tergambar pada Adam dan Hawa satu makhluk Allah bila bersumpah dengan nama Allah, bersumpah atau tak betul, tak tergambar. Maka Adam dan Hawa terikut dengan kata-kata iblis sebab dia sumpah. Sebab tak tergambar orang yang bersumpah dengan nama Allah boleh bohong, tak tergambar. Wa inni lakum minan nasihin. Aku untuk kamu berdua tergolongkan dengan orang yang bagi nasihat. Aku nak bagi penasihat je. Ini penasihat. Penasihat yang merosakkan. Bukan penasihat, punah sihat. Ramai hari ini tak jadi penasihat, punah sihat. Dalam hadis menyebut tentang kepimpinan pemerintah, seorang raja Al-Malik, dia rosak kerana nasihat orang keliling. Dengan maklumat yang salah. Mungkin penasihat jadi syaitan. Memberi gambaran yang buruk nampak comel, hak comel nampak buruk. Maka akhir rosak seorang pemimpin. Kenapa? Kerana nasihat orang keliling. Yang bukan penasihat, punah sihat. Dan selalu punah saat ini, dia bersumpah. Betul. Wallahi, sungguh aku tengok macam ni. Patutlah Quran mengajar kita, wala tuti' kulla hallafin mahid. Jangan kamu ikut orang yang kuat bersumpah. Orang yang kuat sumpah, jangan percaya. Kenapa? Kaki bohong. Sebab orang yang bercakap benar, dia tak perlukan sumpah. Melainkan pada situasi tentu saja. Di mahkamah sebagai contoh. Tapi kalau keadaan biasa, sikit-sikit bercakap, sumpah. Cakap sikit, sumpah. Kenapa? Ada benda yang ditutup, maklumat yang tak tepat, nak bagi orang percaya dengan menggunakan kalimah sumpah, kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir ayat 44. Masalah. Ketahuilah wahai saudara, nikmat dunia dibuka oleh Allah kepada manusia atas dua wajah. Pertamanya, pemberian dan anugerah atas syukurnya seseorang hamba. Keduanya, ia diberi tak kala manusia makin jauh daripada Allah sebagai satu istidraj, iaitu perkara luar biasa yang akan mengundang manusia menjadi semakin jahat. Namun tak kala manusia leka dengan nikmat tersebut, ia ditarik secara tiba-tiba dengan datangkan bala bencana. Demikianlah difahami dari firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma zukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tak kala mereka lupa apa yang telah diperingatkan kepada mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana, maka mereka pun berputus asa dan mendapat sebarang pertolongan. Ayat 44 Allah cerita tentang satu benda yang menakutkan. Itu nikmat. Nikmat Allah bagi dua keadaan. Satu, Allah bagi sebagai hadiah pemberian. Dengan sebab kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kaedahnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Maka dapat nikmat dan tambah nikmat kerana kita hargai nikmat. Allah bagi tambah. Tapi ada kala, nikmat Allah bagi bukan pada orang bersyukur, pada orang tak bersyukur. Dia dapat nikmat dia kaya, patut bersyukur dengan zakat. Zakat dia tak bayar. Patut bersyukur dengan salat yang banyak. Salat dia tak buat.
Patut bersyukur dengan jaga keluarga yang baik. Dia tak jaga keluarga dengan cara baik, maka dia kufur. Tapi lagi dia kufur nikmat, lagi besar Allah beri nikmat. Dia tengok aku tak sembahyang pun, kita banyak tak? Tengok aku tak bayar zakat pun, duit banyak tak? Mau duit sedekah, kita tak banyak tak? Dia kata. Dia berhujah. Dia lupa bahawa dikala manusia buat jahat, tapi Allah masa bagi nikmat, itu istidraj. Mana pun istidraj? Benda luar biasa berlaku pada seorang, nak bagi dia makin jauh. Mulut dia masih contohnya. Sebelum jadi. Sedangkan dia orang yang kufur, atau dia orang yang syirik, atau dia orang yang buat maksiat. Dia rasa tengok aku, cakap apa jadi belaka, Allah bagi jadi belaka. Masih mulut aku ni, dia kata. Dia tak sedar itu istidraj. Sampai satu peringkat, dah sangat jadual Tuhan. Dalam Quran sebut farihun, bangga melampau, dapat nikmat. Masa tu Allah tarik. Cuba tengok. Ketahuilah wahai saudara, umat dahulu kala telah diberikan pelbagai nikmat bertamadun. Allah menyebut perihal mereka. Wa tanhituna minal jibali buyuta farihin. Dan mereka dan kamu memahat gunung-gunung menjadi rumah dalam keadaan penuh kehebatan. Ni Allah cerita kisah Nabi Allah Saleh, kaum Samud. Kaum Samud ni adalah kaum yang Allah lahirkan selepas kehancuran kaum Ad. Badalnahum qurunan akhir. Nama ayat Allah sebut konsep bila Allah hancur satu kaum, mati belaka, Allah kata kaum lain. Kaum Ad boleh pahat bukit. Kaum Samud mewarisi benda sama, boleh pahat bukit. Jadi rumah. Dengan pernah bangga dia. Tapi bila dia kufur kepada Allah Ta'ala, dia sembelih unta. Unta yang Allah hantar kepada Nabi Allah Saleh menjadi mukjizat kebenaran Nabi Allah Saleh. Dia sembelih unta tersebut. Maka Allah Ta'ala turunkan kebinasan secara mengejut. Wa akhadhal ladzina zalamu sayhah, kata Allah. Fa asbahu fi darihim jasimin. Dan kami hukum orang-orang yang zalim itu dengan satu tempikan yang sangat kuat. Lalu jadilah mereka di bumi mereka jasimin, tersungkur. Datang satu tempikan yang sangat kuat. Dengan tempikan tadi manusia mati. Kita bayar macam mana manusia mati dengan tempikan. Gendang telinga kita ni, dia ada had limit dia. Kalau dengar benda yang sangat kuat, pecah gendang. Jadi pekak. Tapi kalau lagi kuat tekanan dia, mati. Ibarat orang yang masuk dalam sungai yang sangat dalam, tak padan dengan tekanan air yang sangat kuat tadi, pecah kena telinga, mati. Kerana air yang sangat dalam, tak cukup bahan pernafasan pula, pecah dada. Itu ibarat contohlah macam mana manusia boleh mati dengan sebab tekanan yang sangat kuat. Tempikan yang dibuat oleh Allah Ta'ala menjadikan manusia di kalangan kaum Samud mati belaka. Dalam satu hadis tafsiran menyebut, ada seorang yang Allah selamatkan, dia Muq'ad, perempuan yang tak boleh berjalan, duduk. Dia tengok dengan tempikan kuat, mati habis orang, dia seorang selamat. Hak dalam keadaan sakit tu, tak boleh berjalan tu, boleh berjalan, berlari. Lari ketakutan. Sakit tak boleh berjalan, jadi boleh berjalan. Kerana takut sangat. Lari. Pergi kampung lain. Dan cerita kat mereka apa yang berlaku sebagai saksi. Diminta minum air. Bagi minum air. Ni mati. Mati juga akhirnya. Tak ada seorang. Ka'allam yagnau. Soalan tak ada benda-benda tu. Tak nak sebut. Itu Allah cerita tentang kisah kaum Saleh. Begitu juga berlaku pada kaum Ad. Sebagaimana firman-Nya, wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad dihancurkan dengan angin ribut kencang yang sangat kuat. Bila datang angin, falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim. Bila mereka tengok awan mendung mari menghadap ke arah lembah mereka. Mana kaum Ad duduk kawasan lembah, Allah cerita. Mari umpama awan yang tebal mendatangi ke tempat mereka. Dia kata, hadza mumtiruna. Yang ni angin buat hujan pada kita, rahmat lah. Dia rasa awan ni mari mendung nak mari rahmat bagi kampung dia. Tapi yang berlaku ialah azab daripada Allah Ta'ala. Berlaku ribut taufan. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Allah mudahkan
Angin ribut taufan ini selama 7 malam 8 hari. Husuma. Husum yang menjadikan semua benda hancur. Bergelimpangan mati. Fataran qauma fiha sar'a. Kamu tengok manusia pada ketika itu sar'a, tersungkur, bergelimpangan mati. Ka'annahum a'dazu naklin khawiyah. Seumpama batang-batang kurma yang kosong. Batang kurma tu balik, bergelimpangan, macam tu manusia mati bergelimpangan. Ibarat tsunami. Nari tsunami, mati belaka, bergelimpangan banyak, lepas air kering. Fahal tara lahu min baqiyah. Adakah kamu tengok ada saki baki lagi? Allah hancurkan kaum saleh, tak ada saki baki, mati belaka. Allah hancurkan tak ada saki baki, tak ada generasi, tak ada penyambung, habis Allah matikan. Itu cara Allah hancurkan kaum dalam bentuk beri nikmat dulu, kemudian ambil secara mengejut. Tafsir ayat akhir, ayat 45, masalah. Kita wahai saudara, azab Allah yang datang boleh matikan satu kaum keseluruhannya tanpa meninggal baka dan zuriat. Yang berlaku pada kaum Samud dan kaum Ad, demikianlah difahami firman-Nya, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kaum yang zalim itu dibinasakan hingga terputus keturunannya. Bila Allah hancurkan manusia, habis, tak ada tinggal zuriat. Berlaku pada kaum Saleh, kaum Ad, kaum Samud dan kaum Ad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah tutup dengan pujian. Pujian pada apa? Pujian atas nikmat Allah yang hancurkan kaum yang zalim, kekalkan kaum yang baik. Dan kalimat alhamdulillah, kalimat syukur bagi manusia. Dan Nabi Adam alaihi satu hadis, bila mana Allah berikan nyawa, bersin, kalimah yang pertama diungkap ialah alhamdulillah. Mana nikmat hidup Allah Ta'ala bagi, diekori dengan ucapan alhamdulillah. Lahir ke dunia, alhamdulillah. Diberi nyawa, alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam. Kalimah hamdalah, kalimah hamidah, ha mim dan, terbalikan daripada kalimah mim da ha. Mim da ha madah maknanya puji. Ha mim dan mana puji juga. Bezanya ialah madah puji pada orang yang dengan sebab dapat nikmat. Kita boleh benda orang beri, kita puji dia tu masih banyak, tu madah je lah. Kita puji dia masih banyak, baik ke madah. Tapi hamidah, puji syukur yang kita beri hanya pada Tuhan, walaupun Tuhan tak bagi nikmat. Kalau Tuhan tak bagi nikmat pun, Tuhan tetap layak disyukuri. Kalau dia tak bagi nikmat, apatah lagi Allah memang bagi nikmat. Tu kalau ni kalimah yang tak berlaku lah. Kalau Allah tak bagi nikmat pun, memang Tuhan layak disyukuri tak? Dengan pujian. Apatah lagi memang Allah yang bagi semua nikmat, maka lebih layak untuk disyukuri. Itu hamidah. Itu dah kalimah alhamdulillah. Tak kata al-madhulillah, tak kata asyukrulillah. Menggunakan kalimah alhamdulillah, kalimah yang termaktub dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatu kulli syakirin, kata Imam Tabari. Kalimah alhamdulillah, kalimah bagi setiap orang yang mahu bersyukur kepada Allah Taala. Dan yang paling baik kalimah alhamdulillah rabbil alamin. Datangkan sifat siapa dia Allah yang kita puji tadi. Puji syukur. Saya selalu bila buat terjemahan kalimah alhamdu, saya akan terjemah dengan perkataan puji syukur. Banyak orang terjemah hanya puji, segala puji. Bagi saya kurang tepat. Kerana kalimah alhamdu, dia puji syukur. Puji terima kasih. Bukan hanya puji semata-mata puji. Jadi, puji kesyukuran lillah, milik Allah. Itu mana lillah? Lam litamlik. Menjadi milik Allah. Rabbil alamin. Rabb maknanya Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguruskan, Tuhan yang mengislah, memperelokkan sesuatu. Itu 4 makna bagi Rabb. Puji Tuhan, syukur ni kerana Tuhan tu lah. Tuhan punya bagi semua benda kat sini. Dan dia yang buat benda ni, dia buat, dia milik, dia urus pula. Kita buat,
kita milik, kita jual, orang lain urus. Kita buat, kita milik, bagi orang lain urus. Ni Tuhan buat, Tuhan milik, Tuhan urus. Tuhan islah, perelokkan pula benda hak rosak. Tu Rabb al-alamin, seluruh alam. Al-alamin ma siwa Allah. Mana alamin lain pada Allah, alam belaka. Binatang alam, manusia alam, semua makhluk alam belaka lain pada Allah, namanya alam. Maka ucapan syukur bagi manusia ialah alhamdulillah rabbil alamin, wallahu taala alam. Untuk makluman, apa yang saya baca tadi adalah tafsiran yang saya tulis. Dan saya namakan sebagai, belum lengkap lagi lah. InsyaAllah kalau lengkap kita boleh cetak nanti untuk bacaan masa kuliah. Saya namakan sebagai Sabilul Bari fi tafsiri kitabillahil hadi. Tak lengkap lagi lah, buat sikit-sikit. Bila nak kuliah kita buat. Kemudian saya dah siapkan sikit untuk 3 surah Al-Falaq dan juga surah Al-Fatihah. Sudah siap. InsyaAllah nanti ada masa kita tengok macam mana untuk kita cetak lah. InsyaAllah. Dan untuk akan datang pun saya akan, bila buat tafsiran, saya akan baca sikit apa yang saya tulis sebagai rujukan. Kemudian kita buat huraian insyaAllah. Baik, kita pergi pada yang seterusnya. Ada masih 9 minit lagi. Mungkin hari ini kita tak pergilah pada Fiqh Imam Nawawi. Kita hanya pergi pada hadis Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin juga saya sedang buat huraian. Saya namakan sebagai kitab Khiyarul Muhibbin, Syarah Hadis Riyadhus Salihin. Dan sebagian saya dah masukkan dalam Facebook lah sebagai rujukan. Ini tersambung. Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin dalam bab hakul jal wal wasiyah bih. Hak kejiranan dan wasiat tentang kejiranan. Tersampai pada hadis yang 305, sorry. Ya, 306. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai wanita-wanita muslimah, janganlah sama sekali seorang wanita berjiran itu menghina, memperkecilkan jiran wanitanya walau pemberian tapak kaki kambing. Hadis ini kita baca dalam tajuk berkaitan kejiranan. Kata Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, hadis di atas mengandungi galakan untuk saling memberi hadiah walaupun sedikit, kerana ia boleh mengundang kasih dan menghilangkan kebencian. Ia juga satu usaha bantu-bantu dalam urusan kehidupan. Apabila hadiah itu sedikit, ia lebih menunjukkan petanda kasih dan juga tidak memberatkan serta lebih ringan bagi pemberi. Barang yang banyak pula tidak tersedia pada setiap masa. Berterusan beri barang yang sedikit adalah seperti memberi barang yang banyak. Pertama, Nabi sebut, la ya nisa'al muslimat, wahai wanita muslimat. Adakah hanya merujuk kepada muslimat saja? Tidak. Merujuk juga laki-laki. Tetapi kerana kebiasaannya yang berada di rumah perempuan, yang ke rumah laki-laki itu kebiasaannya, maka ia akan biasa berurusan dengan jiran adalah pada wanita. Maka Nabi sebut, wahai wanita-wanita muslim, dengan maksud laki-laki pun sama, tapi kebanyakan wanita. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan ada sama sekali seorang jiran perempuan memperkecilkan jirannya. Perkecilkan apa? Pada pemberian. Walau fil sanasya, walaupun pemberian tapak kaki kambing. Kata Al-Mubarakfuri, satunya dia galakan untuk kita beri. Walaupun sekecil benda.
Namanya tapak kaki kambing. Cik. Kita mungkin orang Terengganu kata, bagus juga tapak kambing buat sup. Tapi orang Arab dia tak ambil tapak kaki kambing ni. Tapak kaki, bukan kaki, tapak dia tu. Maknanya pemberian yang sangat lekeh lah. Walaupun lekeh, hanya tapak kaki, jangan pandang ringan. Dulu kita ingat mengaji kat Jordan dulu. Ustaz Yus pun mengaji kat Jordan. Ustaz Kamal pun mengaji kat Jordan. Masa mengaji dulu, masa awal-awal tahun 92-93, kaki ayam tak ada harga. Orang Arab dia potong ayam, jual, kaki di bawah tepi. Orang Melayu pergi minta. Bila Melayu duk minta ni create demand. Bila create demand jadi harga. Akhir kaki ayam pun dijual juga. Maknanya kaki ayam tak ada. Maknanya kalau ambil hadis ni letak kaki ayam, kalau beri kaki ayam yang dianggap tak berharga oleh orang Arab pun ambil. Tapi orang Melayu besar kaki ayamnya. Goreng ayam, buat sup ayam, gitu. Mana sekecil-kecil. Kenapa? Nak ajar cerita beri. Sebab beri. Sebab memberi itu mengundang kasih. Orang beri benda, kita seronok. Menambah hati. Dan boleh menghilangkan kebencian. Rasa marah, benci, dia boleh hilang sebab beri. Bagi duit belanja, bagi barang itu, bagi air dan sebagainya. Beri ni menghilangkan kebencian, mendatangkan kasih. Maka nak tunjuk perempuan ni dia sayang pada jiran dia, dia beri walaupun tak pakai kambing. Maknanya hadis nak cerita kena hargai pemberian. Dia ni tak ada benda rumah dia. Mungkin sebab dia miskin, yang ada hanya tapak kaki kambing. Beri. Beri ambil. Walaupun kita tidak menghargai dia, hargai dia pada ketika itu. Nak menunjukkan betapa kita meraihkan orang yang beri sebab dia beri kerana kasih. Ini satu faedah. Tapak kaki kambing adalah kinayah pada tulang yang sedikit dagingnya. Tapak kaki tu daging pun cotek je. Tapi ia gambaran ada benda. Ada kebiasaannya selalunya ia tak dijadikan barang hadiah. Namun hadis ini mengambil konsep mubalaghah. Lebih-lebih. Dengan maksud sekiranya tapak kaki kambing pun diberi oleh seorang jiran, sedang adanya ia bukannya barang yang dibuat pemberian, sewajarnya ia diterima dan tak diperkecilkan. Itu sebab Nabi ibaratkan dengan tapak kambing. Bagi orang Melayu mungkin bezalah. Apa sahaja yang kecil nilaiannya, kita ambil kulit gambar. Orang luar kulit gambar tak ada harga. Makan gambar buang kulit. Orang Terengganu kulit gambar ada harga. Dia buat sayur. Jadi nilai benda antara manusia tidak sama. Bagi kita, kalau kita pergi negeri lain, kita pergi Perlis, Kedah, berapa namanya, Perak, mungkin tak ada lah. Kita bagi kulit gambar. Kita benda kulit gambar. Tak nilai. Kita ada nilai. Berbeza adat dan juga budaya. Berkata Badruddin Al-Aini, yang lahir tahun 762 Hijrah, dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, maksudnya, tapak kaki kambing itu diberi berdasarkan apa yang ada di sejarah itu. Hak tu hak dia ada. Beri mana hak dia ada, sekecil mana pun. Janganlah pula diperlekehkan kekurangannya itu. Kerana pemberian itu adalah berdasarkan apa yang dia ada. Apa yang ada pula lebih baik daripada apa yang tiada. Maknanya ada, baik daripada tak ada. Memberi lebih baik daripada tidak memberi, walaupun kecil. Ini satu lagi faedah. Hadis Nabi SAW ditujukan pada semua orang berjiran, sama ada lelaki atau perempuan. Namun, disebut wanita dalam hadis ini kerana ada kebiasaannya wanitalah yang selalu memberi dan menerima hadiah pemberian jiran, kerana mereka lebih berada di rumah berbanding laki-laki. Juga kerana wanita lebih mudah bereaksi terhadap sesuatu pemberian. Apatah lagi jika tak disukainya, lalu keluarlah kata-kata, ini barang yang murah, ini tidak selayaknya dengan kedudukan saya, dan seumpamanya daripada kata-kata yang menggambarkan nista terhadap pemberian yang kecil nilainya. Jadi disebut wanita, antara hikmahnya wanita mudah bereaksi dengan apa yang orang bagi. Mungkin dia akan condemn macam-macam. Maka Nabi tegur wanita, wahai wanita, jangan kamu perkecilkan pemberian wanita. Ini tambah lagi faedah. Saling beri hadiah itu menambahkan kasih dan juga sayang. Demikianlah disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis, tahadau tahabu. Maksudnya, hendaklah kamu saling beri hadiah, pasti kamu akan berkasih sayang. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis 307. Wa anhu
Ya, yakni an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Summa yaqulu Abu Hurairah, ma li arakum anha mu'ridin. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang jirang menghalang jirangnya menyandarkan sebatang tiang pada dindingnya. Berkata Abu Hurairah, apa sudah jadi? Aku akan meninggalkan perkara ini. Demi Allah, pasti aku lontarkan di hadapan bahu-bahu kamu. Hadis ini menceritakan tentang kejiranan. Ada orang yang duduknya berjiran, mungkin berkongsi dinding. Macam kita hari ni. Rumah teres berkongsi dinding. Dan mungkin dikala berkongsi dinding, dinding itu dia punya. Dia buat rumah dulu. Dia buat rumah secara kita gepek rumah dia. Tambah aja. Tambah belakang, tambah depan, tambah tepi. Hak dinding asal tengah, jiran kita punya. Bila jiran kita punya dinding, kita masa nak buat dinding baru, nak buat bumbung kita terpaksa letak tiang menyandar di dinding dia. Bila sandar kat dinding, mungkin tuang sebelah bising. Berapa pakar dinding aku? Pakar dinding sendiri ya. Buat semi sendirilah. Atau sebab sandar di tiang ni, nak letak bumbung, ganggu dia punya pula. Akan timbul persoalan. Nabi kata, la yamna, jangan duk halang. Jangan duk halang. Nak ambil manfaat, jangan duk halang. Kenapa? Kerana itu hak dia. Sebab itu hadis ini menjadi kaedah besar si ulama. Kaedah fiqhiyah. Dalam pengajian hukum, kita bukannya bincang usul fiqh. Untuk kita istikhraj, keluarkan hukum. Tapi juga kita ada kaedah. Kaedah ni macam mana? Ambil hadis, keluarkan kaedah dia. Kaedah itu dijadikan kaedah untuk kita kiaskan pada benda yang lain. Kalau kaedah mazhab Hanafi, daripada hukum, dibuat kaedah pula. Ambil kias daripada kaedah. Kaedah daripada hadis ini dah cerita ada benda anna minal asya' ma yutlabu fihi al-izn wa yasqutu bil imtina'. Itu kaedah dia. Ada benda yang patut wajar kita minta izin. Tapi izin itu gugur dengan sebab dia enggan. Itu kaedah menarik. Macam mana? Sandar tiang di dinding tak perlu minta izin. Itu hak jiran. Dengan nas Nabi tadi, hak jiran. Tapi elok kita pergi minta izin. Kenapa? Tatyiban lil qalbi. Nak menyedapkan hati. Menyeronokkan hati. Kabar juga sepatah maknanya. Eloknya begitu. Tapi bila pergi kabar ke dia, dia tak nak pergi pula. Tak boleh, mana boleh. Dia ni aku kan? Maka dia kala itu gugur izin. Tak boleh izin, buat. Kenapa? Sebab benda tu dah dinaskan sebagai hak jiran. Dan ia masuk kategori ma'un. Ma'un, benda yang dimanfaatkan oleh orang, dan dia benda-benda kecil, dan benda yang tak memudaratkan orang lain kalau beri. Itu ma'un. Yang Allah sebut dalam Quran. Fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang salat. Antaranya apa dia? Wa yamna'un al-ma'un. Orang yang menghalang ma'un. Benda kecil. Tak ada benda pun orang nak bagi. Kedekut. Rambutan. Hak duk gugur tanah. Tergi ambil. Tak nak bagi. Sana rambutan aku ni. Ni ma'un. Benda kecil. Bukan ada harga malaikat buah tu dia pergi jual. Sebiji tu bagi dia. Tak jual pun. Jatuh gugur lagu tu saja. Jatuh di jalanan pula bukan pagar dia. Dalam pagar cerita lain. Di luar pagar. Baik. Itu ma'un dipanggil. Benda kecil-kecil. Orang yang ambil kisah benda kecil lagu ni, yang kalau ambil tak mudarat dia, bahkan menyelamatkan benda, itu dipanggil ma'un. Tapi kalau duduk kawasan rumah dia, dalam rumah dia, bukan hak kita lah. Masuk rumah dia ambil nasi lemak tak makan. Tak boleh lah begitu. Itu hak dia. Ni hak luar. Tak ada harga dah. Buah mutan. Durian, tersekira lah. Durian ni ada harga. Mutan ada harga. Nak? Buah mutan kau buang. Buah stor. Buah seria. Kau tak cara pun. Dia jatuh. Bukan ambil pokok. Jatuh bawah dah. Ma'un dia panggil. Dek pokok cerita hak dia lagi.
Dia kata, kau nak mudah. Kalau biar masak kita, ma'un. Benda yang ma'un dihalang ni, itu Quran tegur. Will, neraka will. Jadi, tadi hadis ceritakan konsep macam ni. Konsep dia ialah, sepatutnya tak boleh dihalang. Kalau dihalang, itu dah bercanggah dengan adab kejiranan. Cuma, yang terbaiknya, minta izin. Itu yang terbaik. Jadi, apa saja melibatkan kejiranan, walaupun tak minta izin, eloknya kita minta izin. Kenapa? Nak jaga hubungan yang panjang. Lalu kata Abu Hurairah, malakum mali arakum anha mu'ridin. Apa jadi ni? Aku tengok kamu meninggalkan perkara ni. Maknanya manusia zaman Abu Hurairah ada dilihat berkerah. Tak nak bagi orang jiran. Kalau kita hari ni kita buat kias lah. Dia ni jiran. Kita nak paku. Paku yang tidak mengganggu jiran lah. Kalau kita pergi paku dinding, siapa keluar paku belah dia, siapa jatuh barang hak digantung, cerita lain. Ni paku yang tak mengganggu jiran untuk kita letak barang kita. Dia tak bagi. Sebab kata ni tiang, ni dinding dia. Tak boleh. Tu hak jiran. Mesti diberikan. Wallahu ta'ala alam. Hadis seterusnya. Hadis kejiranan juga. Hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita baca pada minggu depan insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamin anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.